Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nurul Hanim binti Mat Kasim bernombor matrik 152087 daripada kumpulan 10. Saya dan ahli kumpulan saya akan membuat pembentangan yang bertajuk Pemikiran Vertikal dan Anjakan Paradigma. Kumpulan 10 terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Nur Emilia, Nur Ira Natasha, Nurul Izzati dan saya sendiri Nurul Hanim. Bagi aktiviti yang atau menyelesaikan masalah dan kemudian membuat keputusan atau memuaskan sesuatu hasrat memperoleh jawapan. Manakala vertikal pula ditakrifkan sebagai tegak lurus dari atas ke bawah atau sebaliknya. Menurut Dr. Edward D. Bono, beliau berpendapat bahawa seseorang yang menggunakan pemikiran vertikal apabila mereka berfikir dengan cara bergerak dari satu titik ke titik yang lain secara logik. Pemikiran vertikal juga boleh dikenali sebagai pemikiran menegak. Tugas pemikiran ini ialah untuk mengenal pasti cara dan kaedah lain untuk mendefinisikan masalah dan mentafsirkannya. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri yang terdapat pada pemikiran vertikal. Ciri yang pertama ialah pemikiran bersifat selektif. Pemikiran bersifat selektif ini adalah bertujuan untuk mencari jawapan yang memuaskan dan betul melalui satu kaedah. Pemikiran ini juga hanya akan memilih satu jawapan yang betul sahaja dan beranggapan bahawa jawapan yang lain adalah salah, walaupun pada hakikatnya jawapan lain itu juga adalah betul. Ciri pemikiran vertikal yang seterusnya ialah pemikiran bersifat analitikal. Pemikiran bersifat analitikal adalah merujuk kepada seseorang yang berfikir menggunakan pemikiran vertikal. Mereka ini akan mencari sesuatu maklumat dengan menganalisis terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Ciri yang terakhir ialah pemikiran beroperasi secara berurutan. Pemikiran beroperasi secara berurutan ini menunjukkan pemikiran bergerak pada satu garisan. Ia bermula pada tahap pertama, diikuti dengan tahap yang seterusnya dan diakhiri pada tahap akhir secara logik. Setiap langkah atau tahap yang dilalui akan berkait dengan langkah atau tahap yang sebelumnya. Menggunakan pemikiran ini, seseorang boleh mempertimbangkan perkaitan antara sesuatu idea dengan idea yang lain. Saya Nur Emilia binti Muhammad Asri bernombor matrik 151849. Perkataan anjakan paradigma diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam tahun 1963. Anjakan bermaksud gerakan, beranjak atau peralihan. Biasanya ia lebih kepada ke arah yang lebih baik. Manakala paradigma pula merujuk kepada makna lingkungan atau batasan pemikiran seseorang atau sesuatu organisasi pada suatu masa yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran yang ada. Menurut Kuhn pula menyatakan bahawa paradigma ini merupakan suatu landasan berfikir, konsep dasar atau juga landasan berfikir yang digunakan, iaitu sebagai model. Anjakan paradigma pula bermaksud peralihan paradigma daripada satu lingkungan atau batasan kepada sesuatu yang baharu. Anjakan paradigma dalam konteks semua ini bermakna mengubah kerangka pemikiran kepada realiti-realiti yang dibawa oleh perubahan-perubahan ini serta bertindak mengikut tuntutan paradigma yang baru. Perubahan asas kepada sesuatu konsep atau kefahaman dalam sesuatu disiplin sains dan juga boleh mengakibatkan berlakunya revolusi saintifik. Tambahan pula, perubahan rangka pemikiran kepada realiti semasa dan bertindak seiring dengan tuntutan paradigma yang baru. Seterusnya adalah ciri-ciri anjakan paradigma.
Ciri-ciri anjakan paradigma terbahagi kepada 3, iaitu pola-pola paradigma, risiko paradigma baru dan juga pengaruh paradigma. Pola-pola paradigma ini terhasil daripada andaian dan hasil pengalaman seseorang itu. Ia juga berubah mengikut peraturan yang sedia ada. Selain itu adalah risiko paradigma baru. Risiko paradigma baru ini memberi satu cara hidup baru yang perlu disesuaikan oleh diri kita. Ia merupakan satu perubahan yang sukar tetapi perlu dijalankan. Ciri yang seterusnya adalah pengaruh paradigma. Pengaruh paradigma ini memberi panduan untuk kita memahami cara yang sebenar di mana ia dapat menentukan tabiat, cara kerja dan juga perilaku kita. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Nur Izzati binti Rosli, nombor matrik 152162. Saya ingin menerangkan mengenai isu yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu isu mengenai jenayah ragut yang semakin berleluasa telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan orang ramai. Oleh itu, dengan menggunakan teknik pemikiran vertikal, janakan 3 idea bagi membendung jenayah ragut. Seterusnya, berdasarkan penggunaan konsep segitiga, kenal pasti cara-cara membendung jenayah ragut. Seterusnya adalah pengenalan isu. Apa itu jenayah ragut? Ragut merupakan jenayah yang agak baru melibatkan penunggang motosikal. Biasanya terdiri daripada seorang penagih dadah atau penganggur. Kebanyakan mangsa ragut adalah wanita yang berjalan kaki, berbasikal atau menunggang motosikal. Mangsa biasanya menyandang beg di bahu kanan atau meletak beg tangan di dalam bakul motosikal. Berdasarkan Keratan Akhbar yang dibaca, di Kuala Lumpur seramai 527 suspek kes ragut telah berjaya ditangkap oleh pihak berkuasa. Hal ini telah menyebabkan masyarakat risau kerana kemungkinan kes jenayah ragut ini berlaku disebabkan oleh pandemik COVID-19. Berikutan, ramai orang kehilangan pekerjaan. Dengan menggunakan teknik pemikiran vertikal, janakan 3 idea bagi membendung jenayah ragut. Idea yang pertama adalah Smart Partnership. Smart Partnership merupakan program pencegahan jenayah ragut yang melibatkan semua lapisan masyarakat melalui aktiviti Persatuan Penduduk, aktiviti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, program pencegahan jenayah di sekolah dan universiti serta penglibatan pihak berkuasa tempatan melalui program Sistem Pemantauan Bandar Selamat. Apa itu Sistem Pemantauan Bandar Selamat? Sistem Pemantauan Bandar Selamat merupakan satu sistem yang mengintegrasikan elemen penandaan kejadian jenayah di peta atas pelantar sistem maklumat geografi yang mempunyai koordinat. Objektif Sistem Pemantauan Bandar Selamat adalah untuk mengenal pasti kawasan hotspot atau kawasan panas yang menjadi tumpuan jenayah ragut, sedia ada dan berpotensi. Oleh itu, melalui program Smart Partnership, kadar jenayah ragut dapat dikurangkan. Idea seterusnya untuk membendung jenayah ragut adalah melaksanakan konsep bandar selamat. Bandar selamat merupakan bandar yang bebas daripada semua ancaman jenayah. Persekitarannya sentiasa dalam keadaan
paling terpelihara. Masyarakat juga sentiasa berada dalam keadaan selamat, sejahtera dan sihat. Sebagai contoh, kerajaan melakukan pengasingan laluan pejalan kaki dengan laluan motosikal. Pengasingan laluan pejalan kaki dengan laluan motosikal dibina melalui pembinaan konkrit. Perkara ini dapat mengurangkan risiko kegiatan jenayah ragut. Selain itu, penyediaan cermin keselamatan diletakkan di setiap lorong atau celah bangunan. Hal ini bertujuan masyarakat dapat melihat keadaan sekeliling dengan menyeluruh orang yang lalu lalang di kawasan tersebut. Oleh itu, konsep bandar selamat ini mampu mengurangkan kadar jenayah ragut. Seterusnya, saya akan menyambung idea bagi membendung jenayah ragut. Cara untuk membendung jenayah ragut adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang terhadap pelaku jenayah ragut. Hal ini demikian kerana jenayah ragut telah mengakibatkan mangsa berlaku kecederaan dan kehilangan nyawa. Peragut yang berjaya ditangkap akan dikenakan hukuman yang setimpal, di mana hukuman yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga maksimum 20 tahun dan sebatan jika disabitkan kesalahan. Peragut juga seharusnya membayar kerugian yang dihadapi oleh mangsa akibat daripada pelakuan jenayah tersebut. Tambahan pula, terdapat mangsa yang mengalami trauma untuk menjalani kehidupan biasa mereka selepas diragut dengan kasar dan membahayakannya. Oleh itu, pelaku jenayah ragut sewajarnya dihukum dengan adil dengan menanggung segala kerugian yang berlaku kepada mangsa akibat perbuatan mereka tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berdasarkan penggunaan segi tiga konsep, kenal pasti cara-cara membendung jenayah ragut. Segi tiga konsep merupakan salah satu bentuk anjakan paradigma yang boleh digunakan. Ia merupakan satu kaedah berfikir untuk menjana idea alternatif. Terdapat 4 komponen yang perlu ada pada segi tiga konsep ini, iaitu matlamat, idea permulaan, konsep dan idea alternatif. Matlamat yang ditetapkan ialah membendung jenayah ragut. Idea permulaan yang digunakan ialah memperbanyakkan kamera litar tertutup CCTV di semua kawasan. Konsep yang ditetapkan, perbuatan jenayah ragut akan terakam melalui kamera litar tertutup CCTV yang telah dipasang di setiap kawasan. Idea alternatif yang telah dijana yang pertama ialah memasang kamera litar tertutup CCTV di semua kawasan, terutama sekali di kawasan yang kerap berlaku jenayah ragut seperti kawasan perumahan, pusat beli belah, di tempat-tempat yang sunyi dan kawasan-kawasan lain. Hal ini menunjukkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV ini perlu ada pada setiap rumah, premis perniagaan dan semua kawasan. Oleh itu, penjenayah tidak lagi berani untuk membuat jenayah ragut kerana dikhawatiri perbuatan dan jenayah mereka akan terakam melalui kamera litar tertutup CCTV. Idea alternatif yang kedua ialah memasang chip pada setiap individu. Chip tersebut boleh dipasang pada badan setiap individu atau pada barang-barangan yang penting seperti beg tangan. Hal ini dapat memudahkan pihak berkuasa untuk mencari atau mengesan penjenayah. Selain dapat membekas penjenayah, barangan yang diragut juga dapat diselamatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Nur Ira Natasha binti Jasmadi, pemegang kad matrik 151775 akan menyambung pembentangan yang seterusnya mengenai cara-cara untuk membendung jenayah ragut berdasarkan segi tiga konsep.
Baiklah, matlamat untuk membendung jenayah ragut ini adalah untuk menjaga keselamatan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana jenayah ragut ini boleh menyebabkan diri kita terlibat dengan pergelutan secara fizikal dengan peragut kerana kita ingin menyelamatkan barang seperti beg daripada diragut. Untuk idea permulaan, setiap individu terutamanya kaum wanita perlulah mempelajari seni dan teknik asas untuk mempertahankan diri daripada menjadi mangsa ragut. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan wanita selalu menjadi sasaran peragut disebabkan oleh golongan ini tidak mempunyai kekuatan untuk melawan peragut. Dengan mempelajari seni mempertahankan diri seperti silat dan taekwondo, setiap individu mendapat ilmu bagaimana untuk bertindak sekiranya diri mereka diragut oleh peragut supaya dapat mengelakkan nyawa daripada terancam. Konsep yang diaplikasikan adalah melindungi diri daripada jenayah ragut kerana apabila diri kita dibekalkan dengan kemahiran seni mempertahankan diri, ia juga dapat mengurangkan risiko kecederaan terhadap diri sendiri. Bak kata pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan, yang bermaksud seelok-eloknya membuat persediaan atau persiapan yang baik sebelum ditimpa dugaan. Idea alternatif yang boleh digunakan adalah menyilangkan beg tangan di bahu kerana teknik ini akan menyukarkan peragut, terutamanya peragut yang menggunakan motor untuk melakukan jenayah terhadap kita. Selain itu, sentiasa gunakan jalan yang sering dilalui oleh orang ramai dan elakkan melalui jalan yang sunyi, jauh dan sempit kerana kebiasaannya kawasan tersebut merupakan tempat kegemaran penjenayah untuk meragut. Tambahan pula, kawasan yang sunyi dan jauh daripada tumpuan orang awam akan menyebabkan kita sukar untuk meminta pertolongan sekiranya kita berjalan bersendirian. Selain itu, matlamat yang seterusnya adalah mengurangkan kadar jenayah ragut dalam negara. Hal ini dikatakan demikian kerana saban tahun kes jenayah ragut semakin membarah sehingga ia mencetuskan kebimbangan dalam kalangan masyarakat untuk keluar daripada rumah. Untuk idea permulaan, pihak kerajaan seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia hendaklah memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat melalui peranan media massa, elektronik dan media sosial. Memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat melalui peranan media ini adalah penting kerana masyarakat kini gemar menggunakan telefon pintar mereka untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Jadi, mereka akan lebih pantas dan cepat untuk mendapatkan sebarang hebahan mengenai kes jenayah di kawasan mereka dengan perkuasian yang dilakukan oleh pihak kerajaan, keluarga dan rakan-rakan. Konsep yang diaplikasikan adalah masyarakat menjadi lebih peka dan berwaspada dengan persekitaran mereka supaya mereka lebih berhati-hati ketika meletakkan barang berharga seperti duit dan barang kemas di dalam beg ketika berada di tempat awam. Idea alternatif yang boleh digunakan adalah pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlulah bekerjasama dengan penerbit-penerbit tempatan dalam media massa, elektronik dan sosial supaya berganding bahu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dengan lebih giat terhadap jenayah ragut. Seterusnya, pihak media juga boleh menayangkan berita, drama atau iklan yang memaparkan kisah-kisah sebenar atau kronologi mangsa yang pernah diragut supaya ia dapat memberi peringatan atau pendedahan awal kepada masyarakat untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada ketika berada di khalayak ramai. Tambahan pula, golongan selebriti seperti penyanyi dan pelakon juga boleh menggunakan platform sosial media mereka untuk membuat pesanan khidmat masyarakat kepada peminat mereka di samping dapat dijadikan sebagai tauladan yang baik kepada semua mengenai jenayah ragut. Oleh yang demikian, terdapat pelbagai punca yang mendorong manusia untuk meragut, misalnya faktor desakan hidup seperti tiada pekerjaan tetap yang boleh menyebabkan manusia memilih jalan yang salah untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi, setiap pihak, tidak kira pihak kerajaan maupun masyarakat, mestilah mengambil tindakan untuk menangani masalah jenayah ragut ini daripada berlanjutan supaya dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta keamanan negara juga terjamin. Berikut merupakan rujukan untuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih.